Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan tunjukkan sedikit pengenalan silibus KSSM Matematik bagi tingkatan 1 untuk tahun 2021. Okey, jadi cikgu harap semoga murid boleh bersedia untuk mempelajari silibus KSSM Matematik tingkatan 1. Okey, bagi bab yang pertama, kamu akan belajar mengenai nombor nisbah. Okey, jadi nombor nisbah ni ada 3 pecahannya. Okey, yang pertama kamu akan belajar mengenai integer. Yang kedua mengenai pecahan dan yang ketiga mengenai perpuluhan. Okey. So integer ada integer positif, ada sifar dan juga ada integer negatif. Sama juga seperti pecahan. Pecahan juga ada pecahan positif, okey, dan juga pecahan negatif. Okey, dan untuk perpuluhan pun sama. Kita ada perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Baik, untuk bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Okey. Bagi faktor, kita ada faktor sepunya terbesar. Okey, untuk gandaan, kita ada gandaan sepunya dan juga gandaan sepunya terkecil. Okey. Yang ini pun nanti kamu akan banyak gunakan kalkulator. Okey, untuk bab 3, kita akan belajar mengenai kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, so kalau kamu tengok contoh dekat sini dia bagi huruf A. Okey, kalau A ini kita kuasa 2 kan? Okey, maksudnya A kita darab sebanyak 2 kali. A darab A. Jadi akan jadi A kuasa 2. Okey, nombor 2 ni kita akan tulis kecil di bahagian atas sebelah kanan. Okey, jika A kuasa 2, kita nak patah balik jadi A. Okey, jadi bila kita nak patah balik, kita kena buat punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, untuk yang di bawah pula, kuasa 3. Okey, kalau yang atas tadi darab 2 kali. Yang di bawah ini kita darab sebanyak 3 kali. Jadi A darab A darab A. Okey, jadi akan jadi A kuasa 3. Okey, sama juga macam yang di atas tadi. Kalau A kuasa 3 kita nak patah balik jadi A, kita kena buat punca kuasa 3. Okey, yang ini pun akan menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator sangat penting. Baik, untuk bab 4, kamu akan belajar mengenai nisbah, kadar dan kadaran. Okey, sedikit sebanyak kamu dah pernah belajar dalam semasa kamu sekolah rendah. Okey, nisbah okey, akan ditulis dalam bentuk seperti inilah. Okey, kadar dan juga kadaran. Ada sedikit sebanyak kamu dah belajar dah. Jadi kamu dah ada dia punya asas. Okey, untuk bab 5, kita ada ungkapan algebra. Okey, mungkin ini adalah satu nama yang baru. Okey, dalam ungkapan algebra ni kamu akan belajar mengenai pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni ada nilai tetap. Okey, jadi dia tak berubah lah. Kalau nilai yang berubah, dia boleh berubah mengikut masa. Baik, untuk sebutan algebra, kita ada sebutan serupa. Sebutan serupa maksudnya pemboleh ubah dan kuasa yang sama. Kalau sini X, sini pun X. Itu maksudnya serupa. Okey. Kalau sebutan tidak serupa, dia punya huruf dekat sini ni berbeza. Nampak? Dekat sini ada huruf X, dekat sini ada huruf Y. Ataupun kuasanya tidak sama. Okey, kalau dekat sini X, okey, tak ada apa-apa nombor, maksudnya X dia kuasa 1. Kemudian yang di sebelah kanan ni X dia ada kuasa 2. Okey, jadi kuasa untuk kedua-dua ini tidak sama. Jadi kita akan panggil dia sebagai sebutan tidak serupa. Okey, kita juga akan belajar mengenai ungkapan algebra dalam operasi penambahan dan penolakan. Okey, tambah dan tolak. Dan juga pendaraban, okey, darab dan pembahagian. Kamu kena
bahagi. Okey, selesai untuk bab 5. Baik, untuk bab 6 iaitu persamaan linear. Persamaan linear ini boleh terjadi dalam satu pemboleh ubah. Okey, ingat pemboleh ubah itu adalah huruf. Okey, biasanya kita akan gunakan huruf seperti huruf X ataupun Y. Okey, so ini satu pemboleh ubah, jadi ada satu saja X. Okey, A dengan B ini biasanya adalah nombor. C pun sama nombor. Okey, kalau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, kita ada X dan juga Y. Okey. Bagi bab 7, ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear ni akan melibatkan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Okey. Jadi, kamu akan tengok apabila kita menggunakan operasi-operasi ini, simbol ketaksamaan linear ini akan berubah. Tapi kita akan tengoklah berubah apabila melibatkan operasi apa. Okey, sama ada dia ke kiri ataupun dia ke kanan. Baik, untuk bab 8. Okey, topiknya adalah garis dan sudut. Okey, dalam garis dan sudut ini kamu akan menggunakan jangka lukis dan juga protektor. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana rupanya sebelum kita masuk topik ini. Okey, dalam garis dan sudut ni kamu akan belajar membina tembereng garis, pembahagi dua sama serenjang, garis serenjang, garis selari, pembinaan 60 darjah, pembahagi dua sama sudut. Dan juga kamu akan belajar untuk membina sudut-sudut yang di bawah ini. Okey, ada sudut pada garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap dan sebagainya. Okey, lepas kita dah belajar untuk membina garis dan sudut, kamu akan mula mengira. Okey, kita akan ambil kalkulator dan kita akan kira sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. So, kita ada sudut bertentangan bucu dan juga sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey. Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang, kita ada sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Jadi, jenis-jenis sudut ini kita akan kenal pastilah melalui gambar yang diberikan di dalam soalan. Dan yang terakhir, kamu akan tengok sudut dongak. Contohlah mata dekat sini. Okay, sudut dongak di atas. Mendongak. Okay. Kemudian untuk sudut tunduk, kamu lihat di bawah. Okay, so kita akan kira berapa sudut tunduk dan juga sudut dongak ini. Okay, untuk bab 9, kita akan belajar mengenai poligon asas. Okay, so dekat sini kamu akan dapat banyak bentuk. Okey, ada bentuk yang kamu dah pernah dengar. Contohnya segitiga, sisi empat. Okey. Dan ini adalah nama-nama barulah. Pentagon, hexagon, heptagon dan juga oktagon. Okey. Nama-nama poligon ini diberikan berdasarkan bilangan sisi. Okey, nanti kita akan hafal nama-nama poligon ini. Okey. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis segitiga. Kita ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki dan sebagainya. Okey. Kita akan kenal pasti berdasarkan sudut di dalam dan juga sisi di luar. Okey, sama juga untuk sisi empat pun ada jenis dia. Segi empat sama, segi empat tepat, segi empat selari, rhombus dan juga trapezium. Okey, so dekat sini kamu kena kenal pasti betul-betul nama bagi setiap bentuk poligon. Jadi dalam bab 10 pula, kita akan belajar mengenai perimeter dan luas. Okey, kamu dah ada asas perimeter itu apa, luas itu apa. Jadi perimeter contohlah kita ada 4 bentuk dekat sini. Segitiga, segi empat selari, lelayang, trapezium. Kalau perimeter, kita nak kira ukur keliling. Contoh A tambah B tambah C. Okay, kita akan dapat perimeter. Manakala untuk luas,
Contoh luas untuk segitiga, kamu akan ada formula. Okey, setiap bentuk ini ada formula yang berbeza. Contoh untuk segitiga, untuk mencari luas, 1/2 darab A darab B. Okey, dan seterusnya. Okey, formula ini pun perlu diingat. Kalau tak ingat formula, kamu tak boleh nak kira apabila diberikan bentuk-bentuk ini. Baik, untuk bab 11, kamu akan belajar mengenai set. Okey, kita ada set kosong. Okey, ini simbol untuk set kosong. Set sama maksudnya ada huruf di dalam ni yang sama antara satu sama lain. Kemudian kita ada set semesta. Okey, set semesta kita ada set pelengkap dan juga subset. Baik, seterusnya bab 12, kita ada pengendalian data. Alright, so data ini kita ada data kategori dan juga data numerik. Okey, dan juga kita ada kekerapan. So, kita nak tengok berapa kerap data itu disebut. Okey, 2 kali ke, 3 kali ke, okey, dalam jadual kekerapan. Kita juga ada perwakilan data. Contoh kita dah kumpulkan data, kita nak tunjukkan data tersebut, wakilkan dia dalam bentuk apa? Okey, kita ada carta pie, kita ada graf garis, plot titik, plot batang dan daun, carta palang, histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, nanti cikgu akan ajar macam mana, masa bila nak guna wakil data ni. Okey. Dan bab yang terakhir iaitu teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kita akan tahu satu istilah yang paling penting iaitu hypotenuse. Okey, hypotenuse. Okey, dalam topik ini dia akan bagi bentuk segitiga. So, sisi yang paling panjang, okey, kalau dalam gambar ni paling panjang adalah C, betul? Jadi yang paling panjang ini adalah hypotenuse. Okey, jadi kita akan gunakan formula ini untuk mencari nilai sisi B dan juga nilai sisi A. Okey, kita akan gunakan formula inilah. Ini adalah bab yang terakhir. Okey, jadi semua sekali ada 13 bab dalam tingkatan 1. Okey, ini adalah contoh-contoh kalkulator saintifik. Okey, kamu boleh beli bentuk macam ni ke pun boleh. Yang ini adalah Casio 570. Okey, kalau kamu beli sini, kamu tengok dekat atas ni ada 570. Boleh guna sampai tingkatan 5. Okey? Ataupun kamu nak guna yang macam ni pun boleh. Yang penting mesti ada kalkulator. Matematik kena ada kalkulator. Okey? Jadi cikgu harap semoga virus COVID-19 dapat pergi jauh supaya kita dapat belajar dengan normal. Dan kamu kena ingat, bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Okey, dan kita akan jumpa lagi untuk minggu hadapan bagi topik yang pertama iaitu nisbah. Kamu boleh topik yang pertama iaitu integer. Okey, jadi kamu boleh ulang kajilah nanti. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.